Assalamualaikum dan hai. Pada hari ini kita akan melihat 5 tips interview untuk lulus interview SPP secara atas talian. Jom. Baiklah, kepada yang belum mengenali saya adalah Cikgu Afiq, merupakan seorang guru yang baru berkhidmat pada tahun 2019. Memang baru saja lagi, jadi sementara saya masih ingat ataupun pengalaman itu masih fresh lagi kan. Saya ingin berkongsi kepada kamu semua bagaimana saya lulus interview SPP dan juga tips-tips yang saya berikan ni saya adaptasi ataupun saya ubah suai sedikit untuk menyesuaikan dengan temuduga secara atas talian yang akan dilaksanakan oleh pihak SPP lah kan, ataupun saya rasa tips ni adalah tips yang umum, jadi semua orang yang interview secara atas talian boleh menggunakan tips ni sebenarnya. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan meneruskan dengan tips yang pertama, iaitu pakaian. Okey. Untuk pakaian ni, sebenarnya secara mudahnya kamu boleh search sendiri sebenarnya dekat Google. Kamu boleh search gunakan kata kunci etika pemakaian seorang guru. Okey, etika pemakaian seorang guru ni sememangnya ada digariskan oleh pihak KPM sendiri dan juga kamu boleh melihat contoh-contohnya dekat Google Image sebenarnya. Kalau kamu melihat huraiannya agak panjang lah kan, tapi kalau kamu malas, kamu boleh search saja dekat Google dan juga tengok dekat image. Memang ada pemakaian seorang guru betul macam mana. Tapi dalam video ini saya akan menerangkan secara ringkas saja apakah pemakaian seorang guru yang saya sarankan, saya cadangkan. Okey, untuk lelaki adalah berbaju kemeja lengan panjang, tidak dilipat, butang, okey. Pakai necktie dan juga butang, jangan lupa. Name tag sebagai identiti sebagai seorang penjawat awam, rambut yang kemas, dipotong kemas dan juga gaya yang tidak berlebihan. Pakai slow slack, bertali pinggang dan juga berkasut hitam, berkasut kulit hitam. Stokin pula gunakan stokin yang berwarna hitam. Okey, kenapa saya sarankan untuk berpakaian penuh? Sebenarnya adalah untuk bersedia sebenarnya. Okay, saya pernah melihat perkongsian daripada individu yang bukan dalam bidang pendidikan lah, tapi beliau berkongsi bagaimana panel penemu juga beliau meminta beliau untuk berdiri untuk melihat apakah pemakaian yang beliau pakai. Jadi cuba bayangkan kalau kamu pakai seluar pendek ataupun kamu pakai kain pelikat, apa perasaan kamu? Mesti down kan selepas tu. Aduh, macam mana ni? Markah mesti rendah ni punya. Confirm punya. Untuk perempuan pula, saya sarankan ataupun saya cadangkan untuk pakai baju kurung yang ringkas. Kalau kamu mau lihat baju kurung yang ringkas ni bagaimana, cuba kamu tengok, kamu search dekat Google bekas gabenor kita, Zaiti Aziz. Kamu search bagaimana dia punya pemakaian baju kurung. Satu warna sahaja, tidak berbunga, tidak bermanik, tidak silau lah mata memandang. Sedap saja mata memandang, okey. Untuk yang bukan Islam, saya cadangkan untuk kamu ikat rambut, ikat ponytail tu, itu kemas, dan juga sekiranya perlu gunakan pin rambut. Okey, untuk tudung pula, bagi yang beragama Islam, pakailah tudung yang ringkas. Jangan pakai tudung yang berlebihan, lilit 10 kali, lip-lap sana sini kan, berlampu sana sini. Tolong elakkan. Pakailah pakaian yang melambangkan profesionalisme kamu sebagai seorang guru, sebab kamu temudukan untuk menjadi seorang guru. Nampak profesional lah kan sebagai seorang guru. Okey, name tag juga harus dipakai untuk melambangkan atau identiti kamu sebagai seorang pejabat awam lah kan. Okey, seterusnya untuk perempuan juga pakailah kasut, sama juga. Bersedia sekiranya panel kamu dan juga panel meminta kamu untuk berdiri dan juga kamu menunjukkan kamu bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang guru. Okey, itu salah satu kriteria yang sangat penting sebenarnya. Okey, jika kami dulu, saya sendirilah untuk temuduga tu, saya memakai blazer. Di mana blazer ni, kamu perlu alert dengan dia punya etika, dia punya protokol. Pakai baju kurung tidak boleh pakai blazer. Kamu perlu faham tu. Okey. Sekiranya kamu perempuan mahu pakai blazer juga, pakailah blouse kata nama dia. Cek sendirilah kan. Okey. Tips yang kedua adalah peralatan.
Okey, peralatan yang saya maksudkan adalah laptop, tablet ataupun smartphone. Tiga peranti ini merupakan medium yang kamu akan gunakan untuk melaksanakan interview secara atas talian lah kan. Okey, tapi saya lebih menggalakkan kamu untuk menggunakan laptop. Kenapa? Ini adalah kerana faktor bateri yang lebih tahan, connection internet yang lebih stabil, dan juga skrin yang lebih besar. Okey. Ketiga-tiga peranti ini sesuai sebenarnya, tetapi lebih sesuai laptop lah kan, nampak. Cuba kamu bayangkan, memandangkan kamu akan ditemuduga secara atas talian, ada banyak skrin yang kamu akan nampak kan, dan panel tu adalah satu skrin tu. Satu saja skrin, yang lain tu kawan-kawan kamu. Okey. Cuba bayangkan panel tu menunjukkan sesuatu kepada kamu dan kamu tidak nampak. Itu akan menyukarkan proses temuduga kamu. Seterusnya adalah tripod. Sekiranya kamu perlu memakai smartphone sahaja, pakailah tripod untuk menampakkan video itu lebih stabil, lebih jelas. Dan juga gunakanlah pencahayaan yang bagus. Sekiranya bilik kamu adalah gelap, tidak bertingkap, pakailah lampu ekstra, on switch lampu. Gunakan ring light. Ring light lah pencahayaan yang paling mudah sekarang ni. Dan juga yang terakhir adalah mikrofon sekiranya perlu. Okay, sekiranya suara kamu halus, gunakanlah. Suara kamu kecil, gunakanlah mikrofon. Sekarang dekat Shopee memang banyak mikrofon murah yang agak berkualiti sebenarnya. Jadi jangan teragak-agak untuk membeli. Tips yang ketiga adalah lokasi, pemilihan lokasi kamu. Lokasi kamu perlulah lebih privacy, selesa, tidak panas dan juga mempunyai background yang kemas lah. Menampakkan kamu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jawatan sebagai seorang guru ni. Okey. Kenapa saya cakap privacy dan juga selesa? Okey. Privacy ni penting supaya perjalanan temuduga secara atas talian kamu tu berjalan dengan lancar. Cuba bayangkan kamu tengah temuduga, kucing kamu melompat, ataupun adik kamu tiba-tiba masuk main bola, tendang bola terkena kepala kamu, macam mana? Okey. Itu bahagian privacy. Untuk selesa pula, saya maksudkan di sini adalah biar kamu selesa. Sebabnya interview secara atas talian ni biasanya dijalankan memang lebih lama daripada interview biasa. Okey, mungkin 20 minit, 30 minit, 1 jam pun boleh. Secara bersemuka dulu ada yang temuduga sampai 3 jam. Kamu bayangkan kalau kamu 3 jam berada dalam keadaan yang tidak selesa, tidak ada kipas, panas berpeluh-peluh, sememangnya sangat tidak selesa lah kan. Okay. Dan juga background, lokasi yang mempunyai background yang profesional lah. Contohnya background tu tidak perlu profesional sangat pun tidak apa, pakailah yang kemas. Kalau ada green screen ni bagus. Dinding kosong pun sudah cukup sebenarnya. Saya rasa perkara ini difahami lah. Tidak semua orang mempunyai lokasi yang selesa. Tambah-tambah lagi di musim PKP ni kan. Jadi usahakanlah yang terbaik. Okay. Untuk tips yang keempat pula adalah bagi talian internet yang stabil. Okay. Kamu perlu bersedia sebenarnya. Dan bagi saya, pendapat saya, kamu akan diberi satu jadual ataupun tarikh terlebih awal supaya kamu boleh bersedia. Kamu sudah sedia maklum, kawasan rumah kamu ataupun kawasan bilik kamu ni sebenarnya tidak ada talian internet yang agak stabil. Nak Google Meet, nak video call pun memang susah. Jadi, bersedialah lebih awal. Pergilah ke rumah jiran, rumah sahabat kamu, rumah kawan kamu, rumah saudara mara kamu untuk mendapatkan talian internet yang lebih stabil. Okay. Dan juga sekiranya perlu, ada orang sanggup pergi ke bandar dan juga pergi menyewa hotel murah. Dia dapat privacy, dia dapat keselesaan dan juga dapat talian internet yang stabil. Okay. Ini kisah benar, saya pernah nampak orang memang temuduga pergi ke bandar sebab dia tinggal di kawasan pedalaman. Memang tidak ada talian internet dan tidak selesa lah kalau mau menjalankan temuduga. Okay. Ini pengorbanan lah sebenarnya. Dan juga tips yang terakhir adalah persediaan kamu. Persediaan dari segi tiga benda ni adalah persediaan yang paling penting sebenarnya. Yang pertama adalah mental. Kenapa mental? Ini penting supaya kamu cukup tidur, cukup rehat dan juga cukup makan.
supaya kamu dapat melaksanakan temu duga SPP secara lancar dengan baik. Okey? Yang kedua adalah persediaan dari segi kemahiran berkomunikasi kamu. Ini paling penting sebab kamu bertemu duga secara atas talian, kamu akan menggunakan kemahiran berkomunikasi kamu. Jadi, untuk bertemu duga secara atas talian ni, kamu akan berkomunikasi depan kamera. Jadi, kamera depan handphone, kamu boleh berlatih sebenarnya. Berlatihlah. Paling mudah adalah berlatih untuk memperkenalkan diri. Okey, sekiranya kamu sudah pas, bolehlah berlatih menjawab soalan-soalan yang lebih yang biasa ditanya lah kan. Kamu boleh lihat video saya sebelum ni, apakah soalan-soalan sebelum ni yang kami ditanya. Okey. Dan juga adalah persediaan dari segi dokumen. Untuk pengetahuan kamu, pihak SPP biasanya akan memberikan satu senarai semak untuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menghadapi temu duga ni. Jadi, sediakan lebih awal, tidak kira bagaimana bentuk dokumen yang diminta secara soft copy ataupun hard copy, tolong sediakan. Okey, pastikan kamu ada salinan, satu salinan di mana jika diperlukan, memang kamu perlu rujuk lah kan. Nanti kelam kabut pula kalau kamu tidak ada salinan. Okey, saya rasa itu sahaja tips yang saya boleh berikan dalam video kali ini. Ini adalah tips-tips mudah sebenarnya, tips-tips umum, tapi ramai yang kita terlepas pandang. Bagi saya, benda ni agak remeh tetapi sangat penting. Okey, jika kamu suka video saya harap kamu boleh subscribe dan juga like, dan juga boleh komen sebenarnya, tanya sekiranya kamu mahu bertanya. Okey, dalam video akan datang, insya-Allah saya akan kongsi apakah perkara yang kamu perlu tahu, apakah persediaan lain yang kamu perlu tahu. Pendek kata, secara kesimpulannya saya mahu kita mengulang kaji bersama-sama sebenarnya apa yang kita perlu tahu. Okey, saya rasa itu sahaja bagi video kali ini. Sekian, terima kasih.